tak syarat kena niat. Tak syarat kena niat. Maka tujuannya, jadi maknanya badan kita, badan seorang yang kena najis sudah jadi kotor dengan sebab kena najis. Dia tak sama dengan masalah dulu. Kalau masalah masalah mandi sekalipun, kalau dia tak kira badan kita kotor ke tak kotor, apabila keluar mandi, wajib mandi. Apabila putus darah nifas, wajib mandi. Walaupun kita katanya, belum pada ni ada setengah jam tu, dia mandi. Adat dia mandi pagi. Perempuan yang datang haid tu, pagi dia mandi. Dia mandi dah suci dah badan dia. Sabun apa siap. Tapi dalam keadaan haid lagi lah. Dia boleh setengah jam, putus darah haid. Apabila putus darah haid, dia nak baca Quran, mandi pula. Walaupun tak berpuluh, walaupun tak bau badan, walaupun badan tak kotor sekalipun, wajib mandi pula. Wajib mandi pula. Lagi pula mandi itu kena niat. Adapun masalah jikalau badan ni kena najis, maka kena najis seluruh badan, maka tujuan dia nak menghilangkan najis. Nak menghilangkan najis. Maka kalau tilik kepada tujuan nak menghilangkan najis, tak mesti mandi. Jangan tilik pada hukum haram halal lah. Tilik kepada tujuan nak menghilangkan najis pada kad badan, boleh dengan secara, kalau tak mandi, boleh ke tidak dengan secara lain? Boleh dengan secara kupaskan kulit. Tapi lain daripada, tapi mandi yang dulu-dulu, mandi dengan sebab kematian, mandi dengan sebab putus haid dan nifas, mandi dengan sebab jimuk, mandi dengan sebab keluar mani, maka itu tidak memadai dengan cara lain, hanya dengan secara memandi saja. Hanya dengan secara merataikan air seluruh badan saja. Tidak ada cara lain. Tapi masalah apabila badan kena najis, maka boleh tujuan disuruh mandi, tujuan nak menghilangkan najis. Maka kalau orang tanya ada jalan ke tidak untuk nak menghilangkan najis dengan lain daripada gunakan air? Ada. Apa dia cara lain? Kupaskan kulit. Kupaskan kulit. Jadi apabila ada cara lain daripada mandi untuk nak buangkan najis daripada badan, untuk nak menyucikan badan kita daripada badan tu kena najis, dengan secara mengkupaskan kulit, maknanya tak boleh nak kata wajib mandi. Sebab kalau kata wajib mandi, tak boleh buat cara lain. Seperti katanya apabila jimuk, apabila berjunub, tidak ada cara lain melainkan mandi. Itu bolehlah dikatanya mandi itu wajib sebab tidak ada cara lain dah. Kalau kata tayamum, ada lagi tayamum, itu tayamum sebab uzur tak boleh mandi. Itu tayamum bukan dia pilihan, tayamum tu ganti daripada mandi. Maknanya kalau boleh mandi, kalau tak ada keuzuran daripada mandi, wajib mandi. Tak boleh nak tayamum, tayamum tu bukan pilihan, hanya tayamum ganti daripada mandi. Maka yang dulu-dulunya, haid nifas apa semuanya, betul sangatlah kalau kata wajib tu. Sebab tidak ada cara lain daripada mandi untuk nak mengangkatkan hadas besar. Tetapi masalah kena najis, tak mandi pun boleh. Untuk nak menghilangkan najis ialah mengkupaskan kulit. Kalau begitu tujuannya nak menghilangkan najis boleh dengan dua cara, mandi pun boleh, kupas kulit pun boleh. Maka tak nak betul sangatlah kalau kata wajib mandi.
Sebab kalau katanya wajib mandi, dia tak boleh buat benda lain daripada mandi. Tak boleh buat benda lain daripada mandi. Padahal di sini boleh mandi juga. Boleh juga kupaskan kulit. Begitu. Jadi, maka dengan sebab itulah, tapi jangan ingat katanya diberi pilih di antara mandi dengan kupas kulit haram lah, sebab menyakit kepada badan tu haram. Nah, seperti saja-saja ambil jarum tu tidak nak cocok ubat ke masalah, ambil jarum cocok kat badan berdarah begitu, itu haram. Menyakitkan badan tu haram. Maka kupas kulit tu tak boleh, haram, walaupun tujuan nak apa dia? Nak menghilangkan najis sekalipun, padahal kita boleh guna air, tak boleh nak kupas kulit. Tapi maksud di sini nak cerita katanya tujuan nak menghilangkan najis tak mesti mandi, kupas kulit pun boleh. Boleh macam mana? Hasil hilang najis. Nak menghasilkan hilang najis tu ialah dengan mandi atau dengan kupas kulit. Begitu. Untuk nak menghasilkan tujuan kita tadi. Maka kerana inilah, kerana memada kupas kulit daripada mandi. Kerana inilah, kerana memada kupas kulit daripada mandi, tiada membilangkan dia akan mandi dengan sebab kena najis. Tidak membilangkan dia akan mandi dengan sebab kena najis. Tidak membilang, ini tidak membilang masuk di dalam perkara yang mewajibkan mandi. Tiada membilang, tiada membilang masuk dalam perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Tiada membilang kebanyakan ulama. Sebab tu kebanyakan dalam kitabnya dia katanya sebab-sebab yang mewajib akan mandi ialah 5 perkara. Bukan dia 6, tidaklah. Maknanya mandi dengan sebab kena najis tu tak bilang masuk dalam sebab yang mewajibkan mandi. Hanya mereka bilang sehingga 5 saja. Tapi bukan maksud katanya kena najis seluruh badan tu tak wajib mandi. Memanglah wajib mandi, tapi tak payah bilang masuk sekali dengan janabah, dengan haid, dengan nifas, tak bilang masuk dengan tu. Itu masuk dalam bahagian menghilangkan najis. Sebab masuk dalam bahagian menghilangkan najis. Yang di sininya kita nak cara masalah mandi sebab mati, sebab janabah, sebab haid, sebab nifas, itu saja. Adapun mandi dengan sebab kena najis seluruh badan tu tak masuk dalam bahagian di sini, hanya masuk dalam bahagian menyuci daripada najis. Syarat bagi nak sah solat juga. Maka ditentukan dia akan seorang, salah satu daripada keduanya, daripada mandi atau kupas kulit. Kalau kupas kulit tak berdarah, bolehlah. Kalau kupas kulit sampai menyakiti pada badan, itu haram. Sebab kita boleh guna air dengan tidak sakit pada badan. Begitu. Jadi masalah bilangan perkara yang mewajib tu, kebanyakan ulama tidak membilangkan mandi kerana kena najis seluruh badan tu masuk dalam bagai di sini. Dan juga setengahnya, mandi kerana kematian tu pun, kerana nak solat mandi kerana mati tu pun tak bilang juga. Hanya bilang sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu ialah 4 perkara saja. Mati pun tak bilang, yang ni pun tak bilang. Sebab mati itu kalau kita kira pun tak bilang masuk sebab dia tilik. Sebab tu berlaku kat orang lain, yang wajib kat orang lain. Mati dia orang lain mati, wajib dah, yang mati tak wajib, yang hidup ni wajib kena mandikan dia, kena mayat. Yang kita nak bercara ni, orang yang haid itulah dia kena mandi badan dia.
Orang yang putus nifas itulah dia sendiri dia kena mandikan badan dia. Orang yang janabah itulah yang dia kena mandi diri dia sendiri. Adapun masalah mayat lain. Dia mati wajib atas kita. Soalnya begitu. Dia yang mati. Bukan wajib atas dia mandikan badan dia. Dia mati wajib atas kita mandikan dia. Tu jadi berbeza juga. Sebab tu setengah tu dia tak bilangkan mati. Setengah daripada sebab yang mewajibkan mandi pada bahasan di sini. Hanya dia sebut tu di dalam bab jenazah. Itulah maksudnya. Adapun fardu mandi itu 6 perkara. Adapun fardu mandi itu yakni rukunnya, rukun mandi. Adapun fardu mandi itu apa makna fardu? Yakni rukunnya. Rukun. Rukun dengan maknanya, kenapa dia tafsirkan fardu dengan makna rukun? Sebab dikehendaki di sininya dengan makna perkara yang tak dapat tidak kena buat. Rukun, fardu dengan makna rukun dengan makna perkara yang tak dapat tidak kena buat. Fardu dengan makna rukun dengan makna perkara yang tak dapat tidak kena buat. Mesti dibuat. Kenapa dikehendakinya begitu? Sebabnya kalau kita katanya dengan fardu tu apa makna fardu? Fardu makna dianya sama dengan wajib. Fardu, tengok semayang fardu, semayang wajib, puasa Ramadan, hukum fardu puasa wajib, jadi wajib dengan fardu makna sama. Dalam mazhab Syafi'i, fardu dengan wajib makna sama. Pada beberapa bab dalam kitab fiqh, wajib dengan fardu sama. Malaikat dia dalam bab haji, fardu dengan wajib tu lain. Berlainan makna. Tetapi dalam bab lain-lain tu sebut kata fardu tu ialah wajib, sebut kata wajib tu ialah fardu. Maka tak boleh kita nak pakai makna fardu. Di sini mesti kita kena pakai makna rukun. Bukan fardu dengan makna wajib. Kalau wajib tu apa makna wajib? Tak buat berdosa. Tak buat berdosa. Tapi kita tak boleh pakai makna fardu di sini. Masalah rukun mandi dua perkara, niat dan meratakan badan. Tak boleh. Sama juga di masalah wuduk pun sama. Rukun wuduk, fardu wuduk dengan makna rukun. Tak boleh kita pakai makna wajib. Fardu makna wajib tak boleh, mesti kena pakai makna rukun. Rukun tu pula dengan makna perkara yang tak dapat tidak kena buat. Ma la budda minhu. Dalam kitab Arab katanya begitu. Ma la budda minhu. Barang yang tak dapat tidak daripadanya. Tak dipakai makna fardu dengan makna wajib tu tak dipakai. Tapi asalnya fardu dengan makna sama dengan makna wajib. Sebabnya gini. Sebab tak boleh kata fardu dengan makna wajib, tak boleh kata. Mesti dikehendaki dengan fardu tu dengan makna rukun, dengan makna perkara yang tak dapat tidak daripadanya. Sebab apabila kanak-kanak yang belum balik
kanak-kanak yang belum baligh. Boleh jadi ke tidak dia berjanabah? Soalnya, kanak-kanak yang belum baligh, boleh jadi ke tidak dia berjanabah? Kalau haid dan nifas memanglah tak boleh jadi. Sebab dia tak datang haid kalau tak baligh. Tak datang nifas kalau tak mengandung. Keluar mani pun tak boleh jadi juga. Sebab tak keluar mani kalau tak baligh. Sebab sekurang-kurang masa nak jadi balighnya 9 tahun. Maka 9 tahun itulah masa mungkin datang haid, datang haid masa mungkin keluar mani. Tapi janabah dengan sebab jimuk boleh jadi ke tidak kanak-kanak yang belum baligh? Boleh jadi. Contohnya nak tahu sebab boleh jadi orang kita ni belum baligh itu dia dah kahwin. Belum baligh dia dah kahwin. Tak kiralah lelaki perempuan, maka apabila dah kahwin memanglah berlaku jimuk lah. Berlaku jimuk, dia tak baligh boleh jadi dia jimuk. Kalau kanak-kanak lelaki dia tak baligh lagi tapi badan dia dah besar, dia dah kahwin, boleh jadi suami jimuk dia. Tapi dia tak baligh lagi. Maka maka kita maklum bahwasanya apabila sampai masa umur kanak-kanak 7 tahun, diwajib suruh dia solat. Wajibkan dia suruh solat. Solat tu solat dengan secara sah. Maka dengan sekiranya dia berjunub, maka wajib di atas wali dia, bapa dia suruh dia solat. Maka nak solat tak boleh sebab dia berjunub. Maka kena suruh dia mandi. Maka apabila dia mandi, mesti dia kena niat, mesti dia kena meratakan air pada seluruh badan dia. Maknanya tak dapat tidak kena buat dua perkara ni. Tapi dua perkara ni wajib ke tidak di atas dia? Jawabnya tak wajib sebab dia tak baligh lagi. Hukum wajib, haram, halal apa semua tak bersangkut lagi di atas dia. Sebab dia tak baligh. Begitu juga kalau kanak-kanak tu umur 8 tahun masalah dia dah berkahwin, lepas tu badan dia besar, suami dia jimuk. Maka dia nak solat, mesti dia kena mandi. Mesti dia kena mandi. Apabila dia jimuk, maka apabila dia nak solat ke, nak baca Quran ke masalah, artinya nak bawa dia pergi tawaf ke masalah, mesti kena suruh dia mandi. Tapi dia tak balik. Maka mandi, maka tak dapat tidak pada mandi dia tu kena niat, kena meratakan air kat seluruh badan. Tetapi nak kata wajib ke niat meratakan air ke seluruh badan, wajib ke? Tak boleh kata wajib dengan sebab dia orang tak balik lagi. Kalau gitu niat ni tak wajib. Niat ni tak wajib bagi kanak-kanak yang tadi. Meratakan air ke seluruh badan tu tak wajib. Maka tak boleh kita kata fardu. Fardu dengan mana wajib, makna sama muradif bagi wajib tak boleh. Sebab tu dikata di tafsir kata fardu rukun di sini makna perkara tak dapat tidak kena buat. Dengan maknanya kalau kanak-kanak berjunub tadi dia mandi tak niat, mesti kita kena suruh dia mandi lain pula. Dia mandi tak merata, mesti kita suruh dia pergi meratakan air kat badan dia. Tak dapat tidak dia kena buat. Itulah. Sebab tu tapi nisbah kita orang Bali ni fardu dengan mana wajib pun boleh, fardu dengan mana mala budda minhu pun boleh pakai kedua lah. Tapi kalau fardu nisbah bagi orang yang tak Bali, tak boleh pakai makna fardu dengan makna wajib tu tak boleh. Mesti ditafsirkan fardu tu nisbah bagi orang tak Bali.
tapi mesti dia kena mandi seperti rupa tadi, maka kena tafsir kata fardu nisbah dianya ialah dengan mana mala budda minhu. Jadi apabila kita tafsirkan fardu dengan mana rukun dengan mana mala budda minhu, maka boleh dipakai pada orang yang sebelum balik dan boleh dipakai pada orang yang sudah balik. Begitu juga pada bab wuduknya begitu juga. Itulah maksudnya. Adapun fardu mandi itu yakni rukunnya, rukun dengan mana mala budda minhu. Benda tak dapat tidak kena buat. Dia lain pula daripada rukun solat tu. Kalau rukun solat tu yang kata 13 perkara itu rukun dengan makna juzuk-juzuk dia. Dengan mana juzuk-juzuknya, ramuan. Kalau orang nak buat ubat, nak buat apa tu panggil jenis ramuan dia. Mana juzuk-juzuk. Rukun dengan mana juzuk-juzuk. Seperti kalau rumah, rukunnya tiang, dinding, pintu, tingkap, lantai, bumbung. Itu rukun bagi rumah. Rukun mana juzuk? Kalau rumah, rukun dia apa dia? Tiang, dinding, pintu, tingkap, lantai, bumbung. Itu rukun bagi rumah, mana juzuk-juzuk. Maka dengan sebab tiang satu juzuk daripada rumah, lagi pulanya tiang tu juzuk yang penting bagi rumah. Lalu tu dibandingkan solat seperti tiang tu, as-salatu imaduddin. Begitu. Maka dalam solat tu rukun solat dengan mana juzuk-juzuk bagi solat. Juzuk-juzuk bagi solat yang tak dapat tidak kita kena buat. Sebab tu boleh dipanggilkan satu juzuk itu dipanggilkan solat. Boleh dipanggilkan lam naku apa dia? Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang yang mukmin, rokok oleh kamu dan sujud oleh kamu. Maknanya rokok tu satu juzuk daripada solat, sujud tu satu juzuk daripada solat. Maknanya boleh dipanggilkan rokok tu solat, boleh panggil di sujud tu solat. Sekali lagi, adapun fardu mandi itu yakni rukunnya, rukun mandi. Dua perkara saja. Pertama, niat. Pertama, niat. Yang lain daripada mandi orang mati. Maksudnya niat yang jadi rukun mandi. Niat yang jadi rukun mandi. Niat yang jadi rukun bagi mandinya ialah mandi lain daripada mandi orang mati. Dan sama juga tadi masalah mandi kena najis. Itu tak syarat kena niat. Sama juga dengan mandi orang mati tak syarat kena niat, tak jadi rukun. Tujuan nak menghilangkan najis tanpa niat pun boleh. Lepas tu masalah belum nak kapan mayat, mesti memandikan mayat. Maka tujuannya meratakan air kat badan mayat saja. Tujuannya nak bagi meratakan air kat badan mayat saja. Kalau tak niat pun boleh. Sampai masa ambil air tuang di atas badan mayat bagi rata, dah boleh nak kapan. Walaupun yang memandi itu dia terlupa nak niat sekalipun atau sengaja nak niat sekalipun tak mengapa sebab tak disyarat, tak jadi rukun. Niat pada masalah mandi mayat
tak jadi rukun. Yang maksudnya daripada mani mayat tu nak meratakan air, nak menyucikan dia saja. Maksudnya niat yang jadi rukun bagi mandi ialah mandi kerana janabah, mandi kerana haid dan nifas, mandi kerana beranak. Itu ya. Itu makna katanya niat yang jadi rukun bagi mandi. Mandi mana? Mandi kerana janabah sebab jimuk, sebab keluar mandi. Mandi dengan sebab putus darah haid dan nifas. Mandi dengan sebab beranak yang basah. Itu. Mandi itulah rukun jadi, niat tu jadi rukun. Itu mana katanya niat yang lain daripada mandi orang mati. Habis itu. Seperti ini cara nak niat. Ini cara nak niat seperti diniat dengan hatinya. Seperti diniat dengan hatinya. Memanglah niat dengan hati sebab hati itu tempat melakukan niat. Niat dengan hati, apa maksud dia kata memanglah niat dengan hati. Tapi nak cerita katanya niat ni, dia ada tempat dia, dia ada masa dia. Maka niat, tempat berlaku niat, hati. Masanya, nanti cerita start lagi. Pertamaan ibadat, permulaan ibadat, itu masa dia. Diniatkan dengan hati, lagi pulanya kalau baca di mulut, kata di mulut tak panggil niat. Nak cerita katanya niat ni perbuatan hati. Niat ni perbuatan hati. Kosaktan hati tu lah. Maknanya dia tu berlaku di hati. Perbuatan hati. Kalau bercakap, perbuatan mulut. Kalau pegang tu perbuatan tangan. Berjalan tu perbuatan kaki. Niat perbuatan hati. Sebab tu kalau baca di mulut sahaja tu, kata di mulut sahaja tak panggil niat. Sebab niat tak berlaku di mulut. Orang tak niat dengan mulut. Macam kata orang tak berjalan dengan tangan, orang berjalan dengan kaki, orang tak pegang dengan kaki, orang pegang dengan tangan. Begitu. Diniatkan dengan hati, seperti diniatkan dengan hati. Habis kata. Dan sunat ia melafazkan dengan lidah. Kalau lidah ni panggil berlafaz, kata-kata. Kata, bercakap, begitulah. Dan sunat ia seorang yang hendak mandi. Dan sunat ia ini sunat baginya. Dan sunat ia ini sunat baginya. Dan sunatnya ini sunat baginya bagi orang yang hendak mandi melafazkan dengan lidah. Ni kalau dengan hati niat, kalau dengan lidah melafaz. Lain. Tu dia tengok dia kata diniat dengan hati, melafaz dengan lidah. Dengan sebab mana? Berlafaz berlaku kat mana? Berlaku kat lidah. Hati berlaku kat mana? Niat berlaku kat mana? Kat hati. Dan sunat ia melafazkan dengan lidah. Jadi belum pada nak niat dengan hati itu, sebelum pada nak niat dengan hati itu, disunat dia kata dengan lidah, mana kata di mulut dulu. Lepas tu nak kata macam mana? Kata macam kita nak niat dalam hati sekejap lagi lah. Sekejap lagi kita nak niat dalam hati macam mana? Maka kita kata dengan lidah, kata dengan mulut. Begitulah. Begitu. Kalau orang tanya, kenapa dengan lidah? Dan sunat ia melafazkan dengan lidah. Dengan lidah ke dengan mulut?
Kita bercakap dengan lidah ke kita bercakap dengan mulut? Kalau cakap dengan lidah, mim tak jadi. Mim, ba, waw tak jadi. Kalau cakap dengan lidah sajanya, ha, kha, ain, ha, kha, ain, a, hamzah, ha, tak jadi. Ini saja nak tambahan. Melafaz dengan lidah, bercakap dengan lidah. Tapi kalau orang kata bercakap dengan lidah, ba tak bunyi, tak jadi ba pula. Sebab ba kita tak guna lidah. Ba, mim, haraf ba, haraf mim, kita nak sebut ba, nak sebut mim, dengan apa dia? Dengan bibir mulut. Bukan dengan lidah. Lagi pulanya, kita nak sebut ha, kha, ain, rin, hamzah, itu sebut dengan mana? Tak guna lidah juga. Kita guna halkum. Kita guna halkum. Yang guna lidahnya sin, dal, ta. Itu guna lidah. Itu maklum bagi orang belajar tajwid. Sebab tu, kalau betul-betul faham tu melafazkan dengan lidah, kalau begitu mim nun tak tu apa dia, ba dengan mim tak boleh sebut, kha dengan ha, ain apa semua tak boleh sebut. Kalau berlafaz dengan lidah. Macam mana nak jawab? Kalau betul-betul faham betul-betul kata melafazkan dengan lidah, kalau sin bolehlah. Berlafaz dengan lidah. Kalau mim nak berlafaz dengan lidah tak boleh, ba tak nak berlafaz dengan lidah tak boleh, ain, kha pun tak boleh, haraf halki. Nak berlafaz dengan lidah tak boleh juga. Kalau Zuhair kata melafazkan dengan lidah, mana mim, ba tak boleh sebut. Kha, ain, hamzah, ha apa semua tak boleh sebut. Maka kita jawab katanya melafazkan dengan lidah, ditentukan lidah, padahal makhraj yang besar-besarnya ada 3. Halkum, lidah, bibir mulut. Mana tempat yang keluaran suara harafnya, 3 tempat yang besar-besarnya ialah halki, lidah dan bibir mulut. Maka dengan sebab lidah, dengan sebab 3 tu yang pentingnya, yang paling banyaknya guna lidah. Yang paling banyak daripada haraf-harafnya kita guna lidah untuk nak sebut dia. Tak menafi kata bibir mulut pun ada setengah tu guna bibir mulut, setengah tu guna halki. Tapi yang kebanyakan guna lidah untuk nak sebut dia. Lalu tu ambil yang kebanyakan untuk sebut. Yang lain sama juga. Tapi tak payah sebut. Kalau nak sebut, melafazkan dengan lidah, dengan halki, dengan bibir mulut. Panjang pula cakapnya begitu. Panjang pula cakapnya begitu. Tapi sebut lidah maknanya sebut lidah dah cukup lah. Yang lain pun kena guna juga bibir mulut halki pun, tapi ambil lidah untuk sebut tu sebab dia masyhur. Macam kita macam kita kita nak makan nasi. Kita makan nasi dengan apa? Dengan tangan betul-betul ke, tangan pegang sudu ke. Tapi kalau kiranya bukan dengan tangan saja, mata pun guna juga kan. Sebab kalau tak guna mata, macam mana kita nak pegang nasi masuk ke mulut? Macam mana nak cebok nasi masuk ke mulut? Mata pun guna juga. Tapi yang pentingnya ada tangan. Sebab tu makan dengan tangan. Cakapnya begitu. Dan sunat ia melafazkan dengan lidah seperti kata nawaitu raf'al janabah. Kita tengok sikit, kita akhir di sini dululah. Dan sunat ia melafazkan dengan lidah seperti dikatanya nawaitu raf'al janabah.
Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستعينك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتحتنا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terus Terima kasih sehat. Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Baba. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.